Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video berikutnya kita akan melihat aspek kebarangkalian yang ketiga, iaitu peristiwa. Peristiwa ialah unsur bagi suatu ruang sampel yang memenuhi syarat tertentu. Suka saya tekankan perkataan ini, syarat tertentu. Maknanya dalam ruang sampel yang umum tu ada beberapa perkara yang akan kita ambil bila kita meletakkan syarat-syarat tertentu sebagai peristiwa yang kita kehendaki. Contoh, kita meletakkan satu eksperimen melambung dadu, contoh yang tadi ya. Dan ruang sampel yang dapat kita senaraikan daripada eksperimen melambung dadu ialah 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Dan bilangan ruang sampel ialah 6. Baik. Peristiwa boleh kita wakilkan dia dengan satu abjad lain selain daripada S. Contohnya peristiwa A. Senaraikan peristiwa mendapat nombor perdana. Jadi A ialah peristiwa mendapatkan nombor perdana. Cara kita menyenaraikan peristiwa sama sebagaimana kita menyenaraikan ruang sampel. Kita menggunakan tata tanda set kurungannya. Cara menyenaraikan unsurnya. Bezanya, kalau ruang sampel kita gunakan S sebagai wakilnya, tapi untuk peristiwa kita wakilkan dengan huruf-huruf lain selain daripada S, dan kita mulakan biasanya dengan A. Jadi peristiwa A ialah 2 ataupun 3 ataupun 5 sebagai nombor perdana. Kita lihat peristiwa B. Sebelum tu, bilangan A juga perlu kita tahu ya, untuk kita gunakan dalam perkara selepas daripada ini. Bilangan peristiwa A ialah 3. Lihat peristiwa B. Senaraikan peristiwa mendapatkan nombor ganjil. Rujuk sampel ataupun rujuk perkara yang telah kita senaraikan sebelum ini. So peristiwa B ialah 1, 3 dan juga 5. Bilangan peristiwa B ialah 3. Peristiwa C ataupun contoh C ya, contoh yang ketiga. Senaraikan peristiwa bagi mendapatkan faktor bagi 6. Jadi peristiwa C ialah 1, 2, 3 ataupun 6, yang mana bilangan peristiwa C ialah 4. Ini adalah satu contoh daripada eksperimen melambung dadu yang hanya melibatkan satu peristiwa sahaja. Ada perkara yang perlu kita tekankan di sini, iaitu berkenaan dengan peristiwa bergabung. Tadi peristiwa melibatkan satu sahaja, tapi kali ini kita akan bincangkan dengan lebih dalam, iaitu peristiwa bergabung. Peristiwa yang dibentuk oleh persilangan atau kesatuan dua atau lebih peristiwa. Contoh, X sama dengan A kesatuan B ataupun Y sama dengan A persilangan B. Maka X dan Y dikenali sebagai peristiwa bergabung. Kenapa? Kerana X menggabungkan peristiwa A dan juga peristiwa B. Begitu juga dengan Y yang menggabungkan peristiwa A dan juga peristiwa B. Apa yang dimaksudkan dengan kesatuan dan apa yang dimaksudkan dengan persilangan akan kita beritahu selepas daripada ini. Dua keadaan bagi peristiwa bergabung. Keadaan yang pertama, peristiwa bergabung A atau B. A atau B. Jadi penyelesaian bagi unsur-unsur yang terlibat ialah A kesatuan B. Kesudahan bagi peristiwa bergabung A atau B ialah unsur-unsur bagi set A union B. Itu yang pertama, bagi kes gabungan A dan B yang digabungkan dengan istilah atau. Yang kedua, peristiwa bergabung A dan B. Peristiwa bergabung A dan B. Kesudahan bagi peristiwa bergabung A dan B ialah unsur-unsur bagi set A persilangan B ataupun A bersilang dengan B. Jadi yang kedua ini kita menggabungkan dua peristiwa dengan istilah atau, yang mana penyelesaiannya ialah menggabungkan semua unsur-unsur bagi A persilangan B. Kita akan lihat dengan lebih atau perinci lagi contoh-contoh bagi kes atau ataupun kes-kes dan. Ahmad mengambil secara rawak sekeping kad dari kotak A dan kemudian mengambil sekeping kad di kotak B. Senaraikan ruang sampel. Ini kotak dia. Contoh yang sama yang kita bincang dalam ruang sampel tadi.
Dan mana dia punya ruang sampel ialah PU, PP, PS hinggalah 3R. Kita ada 1, 2, 12. Kita ada 12 ruang sampel. Okey, yang pertama. Senaraikan peristiwa mendapatkan nombor perdana atau huruf vokal. Okey, nombor perdana ataupun huruf vokal. Jadi di sini ada peristiwa yang bergabung, dua, iaitu nombor perdana dan juga huruf vokal. A saya isytiharkan sebagai nombor perdana. Okey, kita lihat apakah unsur-unsur daripada ruang sampel ni yang berkait dengan nombor perdana ataupun yang berkait dengan peristiwa A. Okey, kita ada 3U ni nombor perdana. Pedulilah yang sebelah ni huruf apa pun, yang penting ada nombor perdana. 3P, 3S dan juga 3R. So ini kita punya kesudahan bagi peristiwa A. Peristiwa B mendapatkan huruf vokal. Okey, rujuk balik sampel ni. Peristiwa mendapatkan huruf vokal, kita ada PU, U huruf vokal. Kita ada TU dan kita ada 3U. So unsur bagi peristiwa B ialah PU, TU dan juga 3U. Okey, ini belum lagi unsur-unsur yang kita nak bagi peristiwa bergabung. Kita kena lihat apa telah kita bincang sebelum ni. A atau B maksudnya ialah unsur-unsur bagi A kesatuan B. Apa A kesatuan B? Apa unsur-unsurnya? 3U. Okey, 2 walaupun diulang 2 kali. Saya highlightkan kedua-duanya di situ. 3P, 3S, 3R, PU dan juga 3U. Suka saya tekan di sini. Unsur-unsur bagi A kesatuan B ialah semua unsur A dan juga unsur B. So kita punya kesudahan ialah 3U, 3P, 3S, 3R, PU dan juga PU. Inilah kesudahan bagi peristiwa A atau B. Ataupun nombor perdana atau huruf vokal. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, bilangan bagi A union B ialah 6 di sini ya. Baik. Kita tengok contoh yang kedua, masih juga dalam aspek A atau B. Contoh yang sama. Sampel juga masih sama, tetapi peristiwa sudah berbeza. Saya ambil contoh yang kedua ni, senaraikan peristiwa mendapatkan nombor ganjil atau huruf P. Okay. A ialah peristiwa mendapatkan nombor ganjil. Kita senaraikan nombor ganjil. Ada 3U, 3P, 3S dan juga 3R. Senaraikan. Dan juga peristiwa B mendapatkan huruf P. Okey, kita ada PU, PP, PS, PR, 3P. 3P di bawah dan unsur-unsurnya ini ya. Baik. Untuk penyelesaian A atau B macam tadi, kita cari unsur-unsur bagi A kesatuan B. Okey, kita ada 3U, 3P, 3S, 3R, PU, PP, PS, PR dan TP. Ya, semua unsur A dan juga semua unsur B. Bagi kes peristiwa mendapat nombor ganjil atau huruf P. Jadi bilangan A kesatuan B ialah 8. Untuk contoh peristiwa bergabung yang seterusnya, kita akan membincangkan berkenaan dengan peristiwa A dan B. Okey ya. Husna mengambil 2 keping kad satu persatu dari sebuah kotak dengan tidak dikembalikan kad yang pertama. Senaraikan ruang sampel. Okey, ini kotak yang mengandungi kad 2, A8 dan juga Q. Kad pertama tidak dikembalikan. Jadi ruang sampel kita ialah 2A, 28, 2Q hinggalah Q8. Okey. Peristiwa yang pertama. Senaraikan peristiwa mendapatkan nombor genap dan huruf konsonan. Okey, 2 peristiwa dekat sini, peristiwa A dan juga peristiwa A dan juga peristiwa B. Okey, perhatikan untuk peristiwa A untuk mendapatkan nombor genap. Okey, nombor genap kita ada 2A, nombor genap 2, 28, 2Q, A2, A8, 82, 8A, 8Q, Q2 dan juga Q8. Okey, ini dia punya unsur-unsur bagi peristiwa A. Seterusnya untuk mendapatkan unsur-unsur bagi peristiwa mendapatkan huruf konsonan, kita ada 2Q, AQ, 8Q dan juga Q2, kita ada QA dan juga Q8. Jadi ini unsur-unsur bagi peristiwa B.
Jadi untuk mendapatkan semua unsur bagi peristiwa A dan B, penyelesaiannya adalah dengan mencari persilangan di antara semua unsur-unsur peristiwa A dan juga unsur-unsur bagi peristiwa B. Kita ada 2Q, ya, persilangan. Kita ada 8Q, Q2 dan juga Q8. Suka saya ingatkan di sini, persilangan bagi dua set ialah unsur-unsur yang mempunyai persamaan di antara set A dan juga set B. Okey. Jadi unsur-unsur bagi peristiwa A dan B ataupun peristiwa mendapatkan nombor genap dan huruf konsonan ialah 2Q, 8Q, Q2 dan juga Q8. So, bilangan bagi A bersilang dengan B ialah 4.